Hadirin yang saya hormati sekalian, sejarah kegemilangan peradaban Islam telah menunjukkan bahawa agama menjadi pendukung peradaban tersebut. Peradaban tanpa agama ibarat rumah tanpa tiang utama. Asasnya tidak kukuh, pasti cepat runtuh. Barangkali natijah dari tesis Huntington itu, seluruh sumber dan tenaga barat seolah-olah dihalakan ke arah usaha untuk melemahkan umat, negara dan peradaban Islam dalam bentuk ketenteraan, ekonomi, politik dan juga budaya. Ini satu perkara yang sangat penting pada saya, kerana mereka tidak hanya menyerang dari sudut kefahaman agama yang bersifat tradisional semata-mata, tetapi keseluruhan peradaban Islam itu diserang. Dalam menghadapi serangan dari pelbagai penjuru, iaitu ekonomi, politik, sosial dan budaya, umat Islam haruslah mempersiapkan diri dengan segala kekuatan demi mempertahankan kemurnian agama Islam yang maha suci. Justru umat Islam di seluruh dunia amnya dan di Malaysia khasnya harus mencipta kegemilangan dalam semua aspek kehidupan, supaya kita tidak ketinggalan dan supaya kita tidak mudah ditindas oleh orang lain. Ukuran kedudukan kita sekarang yang sangat lemah dalam hampir semua bidang. Seperti mana firman Allah SWT dalam suratul Anfal ayat 60 yang bermaksud, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yaitu musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan, dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap bersedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu, serta musuh lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Ini tidaklah bermakna kita harus mengangkat senjata dan berperang, tetapi menggesa kita supaya cemerlang dalam semua bidang, baik ekonomi, pelajaran, teknologi, ketenteraan dan sebagainya. Ayat ini juga menggesa umat Islam supaya menjadi kompetitif. Dalam arti kata lain, sekiranya kita hebat, atau dalam bahasa klisenya kita terror dalam pelbagai bidang yang mendukung peradaban agama, peradaban bangsa, seperti sains, matematik, teknologi, pengurusan, ekonomi dan sebagainya, maka kita tidak akan dianggap sebagai teroris. Hadirin yang saya hormati sekalian, firman Allah SWT juga dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kesungguhan kita untuk mencipta kegemilangan, membawa kemajuan dan melaksanakan pelbagai program pembangunan tidak semestinya dilakukan hanya sebagai benteng pertahanan dari ancaman pertembungan peradaban Islam dan Barat semata-mata. Agenda yang lebih besar selaku seorang Muslim ialah melaksanakan kebaikan supaya kita benar-benar membawa rahmat dan menjadi umat yang terbaik, yaitu khairul ummah, seperti mana firman Allah lagi dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bermaksud, kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yaitu buruk dan keji, serta kamu boleh beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Di zaman keagungannya, tamadun Islam misalnya tamadun Al-Andalus menunjukkan kemajuan teknologi yang luar biasa tinggi, pemerintahan dan ekonomi yang teratur, urbanisasi atau proses perbandaran yang terancang rapi, organisasi sosial yang tersusun, ada sistem kepercayaan
yaitu agama, budaya tinggi dalam bentuk seni tulisan, bahasa dan budaya rakyat seperti akhlak dan nilai moral yang tinggi. Di dalam buku Al-Muqaddimah karya Ibn Khaldun, beliau telah menyebut bahawa umumnya seluruh peradaban Islam itu ialah peradaban ilmu. Kekuatan peradaban Islam bukan kerana kekuatan ketenteraan. Kekuatan peradaban Islam bukan kerana wilayah yang besar dan penduduk yang ramai. Kekuatan peradaban Islam ialah kerana kekuatan ilmu atau knowledge triumphant. Masyarakat yang menjadi sebahagian dari tamadun Islam ialah masyarakat yang mempertahankan prinsip akidah, prinsip moral dan akhlak, prinsip keadilan tanpa mengira pangkat dan darjat, tanpa mengira kaum dan agama, generasi pemimpin yang amanah, masyarakat yang menghormati kebebasan, menghormati ilmu, pengikut yang adil, kaya bukan kerana rasuah, menggunakan ilmu untuk mendidik dan bukan semata-mata untuk menghukum, dan masyarakat yang menjiwai kecemerlangan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dari perbincangan di atas, saya ingin menggariskan 3 cabaran yang perlu diselesaikan oleh umat Islam pada masa kini. Cabaran pertama, pembinaan pandangan hidup atau tasawur atau worldview yang benar-benar tentang Islam. Bagaimana kita dapat mewujudkan pandangan hidup atau tasawur Islam yang sebenar di kalangan masyarakat, supaya agama Islam itu dilihat bukan hanya dari satu dimensi semata-mata, misalnya dari dimensi perundangan sahaja atau dimensi politik sahaja. Dimensi lain dalam peradaban Islam seperti tradisi keilmuan, seni bina, kebudayaan, akal budi, kesenian, ekonomi dan perdagangan, keuangan dan perbankan, pelancongan dan perindustrian, pertanian dan pembangunan lestari, malah bahasa dan kesusasteraan diketepikan. Cabaran kedua, penterjemahan agama Islam dalam pembangunan. Bagaimana kita dapat terjemahkan agama Islam dalam konteks pembangunan manusia pada hari ini, yang mana kemajuan peradaban hidup manusia sudah menjadi semakin kompleks berbandingkan dengan dahulu. Banyak perkara-perkara baru dalam masyarakat yang memerlukan tindakan secara yang teratur, berkesan dan berhemah. Misalnya, melonjakkan instrumen kewangan Islam sebagai alternatif kepada instrumen kewangan dunia yang kita lihat sudah gagal. Pelibatan umat Islam sebagai pemimpin, bukan semata-mata pengguna ICT dan sebagainya.